Jangan terkejut ya. Hari ini saya akan berkongsi dengan Anda kaedah makan kacang kuda chickpeas dengan betul yang telah saya sahkan sendiri melalui 40 tahun kajian dalam perubatan tradisional. Hanya dalam 20 menit, Anda akan mempelajari rahasia untuk meremajakan jantung dan menjadikan usus lebih selesa. Di samping itu, saya juga akan mendedahkan satu gabungan istimewa yang mana Mak Cik Salma, seorang jiran saya yang berusia apintu tahun, pernah berkata dengan penuh penyesalan. Alangkah bagusnya jika saya tahu perkara ini lebih awal. Adakah Anda ingin tahu apakah ia? Tontonlah sehingga ke penghujung video. Pasti Anda akan berasa kagum dan berpuas hati. Sekarang, marilah kongsikan kisah Anda pula. Pernahkah Anda makan kacang kuda sebelum ini? Jika sudah makan dan mendapati ia sedap, sila komen nomor 1. Jika belum pernah makan, sila komen nomor 2. Dan jika Anda mempunyai cara pemakanan Anda sendiri, marilah berkongsi bersama. Saya sedang menantikan komen-komen daripada Anda. Sila tekan butang suka dan hidupkan loseng notifikasi agar Anda tidak terlepas maklumat kesehatan seterusnya di saluran kesehatan Warga Emas. Sekarang, mari kita sama-sama ketahui mengapa kacang kuda digelar sebagai permata berharga yang penuh dengan khasiat kesehatan. Pernahkah Anda bayangkan bahwa kacang yang kelihatan biasa ini boleh menjadi mata air segar yang meniupkan tenaga hidup ke setiap sudut tubuh? Sepanjang 40 tahun berkhidmat dalam perubatan tradisional, saya telah menyaksikan dengan mata sendiri tubuh ramai warga emas berubah secara menakjubkan hanya dengan satu tabiat pemakanan yang kecil tetapi penting ini. Hari ini saya akan bercakap tentang 3 manfaat utama kacang kuda. Terutamanya, ini adalah kandungan yang akan menjadi hadiah tidak ternilai apabila usia kita semakin meningkat. Pada usia kita sekarang, siapa yang tidak risau sama ada saluran darah tersumbat atau indeks kolesterol meningkat tinggi? Sebenarnya, saluran darah juga seperti pipe air di rumah lama. Jika tidak diuruskan, kotoran akan terkumpul dan akhirnya mudah tersumbat. Namun, jumlah serat larut yang kaya dalam kacang kuda bertindak sebagai berus emas, membersihkan bahagian dalam saluran darah. Menurut kajian terbaru dari sebuah universiti perubatan di Kuala Lumpur, jika makan kacang kuda 3 kali seminggu hanya selepas 3 bulan, indeks kolesterol jahat akan berkurang sehingga 15%. Ini adalah kaedah yang berkesan dan kurang membebankan berbanding dengan pengambilan ubat. Hakikatnya, saya pernah memeriksa Puan Latifah, 65 tahun, yang tinggal di Pulau Pinang. Sebelum ini, dia hanya berjalan beberapa langkah sudah tercungap-cungap dan hospital memberi amaran tentang indeks kolesterolnya yang tinggi. Saya telah menasihatinya untuk mencoba makan sup kacang kuda yang dimasak bersama goji berry dan kurma merah seminggu sekali. Kira-kira setengah tahun kemudian, apabila saluran darah diperiksa semula, indeksnya telah stabil sehingga dokter yang merawatnya pun terkejut. Dalam perubatan tradisional, kacang kuda bersifat sederhana membantu melangkarkan peredaran qi dan darah, serta menjadikan saluran darah lebih anjal. Dengan itu, kita boleh mencegah penyakit-penyakit yang menakutkan, seperti serangan jantung atau stroke. Sampai di sini, sudah tentu ini adalah kesehatan yang kita idam-idamkan, bukan? Tetapi kisah tentang kacang kecil ini belum berakhir di situ. Rahasia seterusnya akan lebih mengejutkan lagi. Pernahkah Anda berasa kepala pening, melayang, dan badan hilang tenaga selepas makan? Terutamanya dalam konteks penyakit kencing manis yang semakin meningkat, pengurusan gula dalam darah adalah kebimbangan terbesar warga emas. Walau bagaimanapun, kacang kuda adalah makanan yang mempunyai indeks glisemik rendah, membantu gula dalam darah naik secara perlahan-lahan, seperti aliran sungai yang tenang, membebaskan tenaga, secara beransur-ansur. Dengan itu, fenomena gula dalam darah naik mendadak atau turun mendadak akan berkurang. Menurut eksperimen Institut Perubatan Tradisional Malaysia, hanya dengan makan segenggam kacang kuda setiap hari secara konsisten, jumlah turun naik gula dalam darah akan berkurang lebih 30%. Sahabat baik saya, Pak Cik Rahman, tahun ini 70 tahun di kota Kinabalu. Sebelum ini setiap kali petang badannya akan hilang tenaga, tangan dan kaki lemah seperti kapas. Tetapi sejak mula makan semangkuk kecil kacang kuda semasa sarapan hanya selepas 2 bulan, tenaganya telah kembali. Dia boleh berjalan-jalan di taman bersama cucunya dengan ringan. Dilihat dari sudut perubatan tradisional, kacang kuda membantu menguatkan limpa, menyuburkan qi asal, mengembalikan keceriaan kepada seluruh tubuh. Oleh itu, seperti pokok tua yang mengeluarkan tunas baru, langkah kaki menjadi lebih tegap dan pikiran juga lebih cerdas. Mendengar ini,
pasti Anda juga mau mencobanya segera, bukan? Perkara seterusnya ini benar-benar satu rahasia yang hebat sehingga rasa ingin tepuk tangan. Adakah kebelakangan ini Anda berasa tidak selesa karena sudah beberapa hari tidak dapat membuang air besar? Perasaan perut kembung, pena angin yang tidak dapat diselesaikan itu. Sebenarnya, usus dipanggil otak kedua dan memainkan peranan yang sangat penting dalam tubuh. Jika usus tidak selesa, pikiran juga kabur, dan emosi juga merudum. Serat tidak larut yang kaya dalam kacang kuda bertindak sebagai jamuan mewah untuk bakteria baik dalam usus. Dengan itu, bakteria baik berkembang biak dan pembuangan air besar menjadi lebih semula jadi. Menurut kajian sebuah universiti di UK, orang yang makan kacang kuda secara berterusan selama 3 minggu mempunyai kekerapan membuang air besar meningkat 2 kali ganda dan rasa kembung perut berkurang lebih separuh. Kualiti tidur juga bertambah baik dengan ketara, sungguh mengejutkan bukan? Di tempat tinggal saya di Petaling Jaya, Selangor, ada Puan Maimunah, 68 tahun. Sebelum ini dia sengsara karena 3,4 hari baru boleh membuang air besar sekali, dengan sangat susah. Tetapi selepas mula makan salad kacang kuda 2 kali seminggu, hanya selepas sebulan, dia sudah tersenyum lebar dan berkata kepada saya, "Dokter, Maud Rizal, kebelakangan ini setiap pagi saya rasa badan ringan dan sangat segar." Makam masa muda dulu, perubatan tradisional berpendapat bahwa jika usus langkar maka qi dan darah akan mengalir dengan baik, dari situ tenaga hidup baru akan tersebar ke seluruh badan. Oleh itu, apabila usus selesa, wajah dan gaya berjalan juga penuh dengan tenaga. Anda rasa hebat tak? Hakikat bahwa kacang kuda bukan sekadar makanan tambahan protein semata-mata. Kacang kuda membantu membersihkan saluran darah, mengawal gula dalam darah dengan lembut, dan menyehatkan usus. Kacang kecil dan sederhana ini adalah rahasia panjang umur yang penting untuk warga emas seperti kita. Dalam 3 kegunaan di atas, mana satu yang paling Anda suka? Kesehatan saluran darah atau kesehatan usus? Sila tinggalkan komen ya. Saya sedang menunggu untuk mendengar cerita Anda. Dan jika ingin berkongsi maklumat berharga ini dengan orang sekeliling, sila tekan butang suka. Walau bagaimanapun, ada satu perkara yang perlu diberi perhatian. Walaupun makanan itu bagus, jika dimakan dengan cara yang salah, maka mudaratnya lebih banyak daripada manfaat. Kacang kuda juga tidak terkecuali. Pernahkah Anda makan kacang yang sehat ini tetapi rasa perut tidak selesa? Hari ini saya akan tunjukkan 4 kesilapan semasa makan kacang kuda yang ramai orang lakukan tanpa sadar. Mari kita periksa sama ada Anda ada melakukan kesilapan ini atau tidak. Kesilapan pertama adalah merendam kacang kuda dalam air terlalu sekejap kemudian terus memasaknya. Encik Saleh, lebih 70 tahun tinggal di Kuantan, mendengar bahwa kacang kuda bagus untuk gula darah, jadi dia beli banyak dari pasar raya. Dia hanya rendam kira-kira 3 jam kemudian terus masak untuk makan. Tetapi tidak lama kemudian perutnya kembung tegang dan terpaksa berulang-alik ke tanda selama beberapa hari. Kenapa perkara ini berlaku? Dalam kacang kuda yang belum masak, sebenarnya terdapat bahan antinutrisi seperti lektin dan saponin yang boleh memberi tekanan kepada perut. Bahan-bahan ini seperti pintu besi bukan sahaja menghalang penyerapan nutrisi, tetapi juga boleh mengambil mineral seperti kalsium dan zat besi. Menurut kajian Universiti Perubatan, jika makan kacang kuda yang belum masak sepenuhnya, kadar penyerapan nutrisi boleh berkurang sehingga 20%. Perubatan tradisional juga berpendapat bahwa kacang yang belum masak bersifat sejuk, mudah mencederakan limpa dan perut, jadi mesti dimasak sehingga betul-betul masak. Adakah Anda juga pernah makan begitu? Kesilapan kedua adalah makan kacang kuda terlalu banyak seperti makan nasi. Puan Rosna, 60 tahun tinggal di Seremban, karena mahu menurunkan kolesterol maka setiap hari dia makan semangkuk besar penuh kacang kuda menggantikan nasi, malah makan begitu sahaja sebagai snack. Apa hasilnya? Perut sentiasa kembung angin. Waktu malam perut tegang menyebabkan dia tidak boleh tidur. Protein dan serat dalam kacang kuda sememangnya bagus, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa semakin meningkat usia, keupayaan penghadaman semakin lemah. Menurut kajian, jika mengambil terlalu banyak protein, fungsi buah pinggang boleh merosot lebih 10%. Terutamanya bagi warga emas, perkara ini boleh menyebabkan bebanan berlebihan, jadi menjaga dos yang betul setiap hari adalah sangat penting. Adakah Anda pernah berpikir bahwa semakin banyak makan, semakin bagus lalu makan berlebihan? Kesilapan ketiga adalah membeli kacang kuda dalam kuantiti besar kemudian terlupa di sudut dapur. Jika disimpan dengan cara yang salah pada musim hujan atau cuaca lembab, kacang boleh dijangkiti kulat dan menghasilkan toksin aflatoksin.
Ini adalah bahan penyebab kanser tipikal yang merosakkan hati, yang telah diberi amaran oleh Pertubuhan Kesehatan Sedunia. Hakikatnya, Puan Salmah, 68 tahun di Johor Bahru, walaupun perasaan kacang ada bau sedikit pelik tetapi fikir basuh dengan air sudah bersih, jadi dia masak kacang kuda yang sudah lama disimpan itu untuk makan. Hasilnya indeks enzim hatinya melambung tinggi dan dia terpaksa dimasukkan ke hospital. Perubatan tradisional juga mengatakan bahwa makanan yang berkulat dan basi akan mensederakan hati. Sila periksa segera beg kacang kuda yang disimpan di sudut dapur rumah Anda sama ada keadaannya masih baik atau tidak. Kesilapan terakhir yang keempat adalah salah anggap pelbagai snack atau biskut kacang kuda yang dijual siap sebagai makanan kesehatan. Encik Hasan, 71 tahun di Kuala Lumpur, setiap hari makan sebungkus keropok kacang kuda dan bangga bahwa dia sedang menjaga kesehatan. Namun tidak sampai sebulan, tekanan darahnya melambung naik ke 180 dan muncul gejala jantung berdebar. Rupa-rupanya dalam bungkusan keropok itu mengandungi jumlah minyak dan garam yang lebih banyak daripada kerepek kentang biasa. Kajian pemakanan terkini menunjukkan kandungan natrium dalam snack kacang kuda boleh lebih tinggi daripada biskut dan gula-gula biasa sehingga 50%. Ini benar-benar pilihan yang berbahaya bagi mereka yang perlu menjaga tekanan darah. Kesilapan-kesilapan ini sangat biasa berlaku di sekeliling kita. Mendengar ini, adakah Anda rasa, "Oh, saya pun pernah buat begitu"? Jangan risau. Bila sudah tahu, maka sangat mudah untuk dielakkan. Bagaimana Anda makan kacang kuda? Sila komen supaya saya boleh beri nasihat bersama. Dan jika maklumat ini bermanfaat, sila tekan suka dan kongsikan secara meluas kepada kawan-kawan dan saudara mara. Kesehatan apabila dikongsi akan berganda 2 kali ganda. Sekarang Anda sudah tahu kesilapan mana yang boleh merosakkan hidangan kacang kuda, bukan? Jadi mulai sekarang adalah bahagian yang benar-benar penting. Saya akan tunjukkan kaedah makan kacang kuda yang betul mengikut piawaian untuk menjadikannya hidangan panjang umur. Lebih mudah daripada yang Anda sangka, jadi jangan risau ya. Saya akan pandu langkah demi langkah. Tadi dengar folk kesilapan mesti, Anda terkejut takut diri sendiri pernah buat kan? Tidak mengapa. Kacang yang bagus kalau guna salah cara pun jadi tidak berguna seperti teh yang tidak sedap, tetapi kalau guna dengan cara yang betul akan jadi hadiah besar untuk tubuh. Ayo, sebelum lari ke pasar raya, tunggu sekejap. Anda mesti ingat vibrasia berikut barulah kacang kuda benar-benar menjadi obat kuat di meja makan. Tidak susah pun, ini adalah cara yang sangat sesuai dengan tabiat pemakanan orang Malaysia, hanya perlu ikut maka saluran darah lancar, usus lesa, dan ki darah mengalir ke seluruh badan. Sudah bersedia? Kita mulakan ya. Pertama, mesti rendam kacang kuda betul-betul lama. Jenis kacang ini tidak cepat empuk seperti kacang merah atau kacang hijau. Kulit luarnya agak keras, jadi air susah meresap ke dalam. Oleh itu wajib rendam dalam air sejuk dari 10 hingga 12 jam atau lebih. Paling mudah rendam dari malam sebelumnya, sebelum tidur, pagi esok boleh terus masak. Jika musim panas, biar di luar mudah jadi masam. Jadi saya sarankan Anda rendam, kemudian simpan dalam peti sejuk. Menurut dokumen Hospital Besar Pantai Timur, jika rendam kacang kuda cukup masa, kadar penyerapan nutrisi akan meningkat sehingga 30%. Dalam perubatan tradisional, proses merendam dipanggil langkah awal transformasi makanan, membantu melembutkan sifat kacang supaya limpa dan perut kurang terangsang. Adakah Anda pernah tergesa-gesa masak bila belum cukup rendam? Kedua, mesti rebus sehingga betul-betul masak baru boleh makan dengan tenang. Walaupun kacang sudah direndam, tidak boleh dimasak sambil lewat. Jika guna periuk biasa, mesti masak api kecil kira-kira 40 hingga 50 menit barulah kacang empuk dan masak sampai ke dalam. Jika guna periuk nasi elektrik, masukkan kira-kira 2 kawan air masak, kemudian biarkan kira-kira 10 menit untuk dapat kelembutan yang sedang elok. Jika guna periuk tekanan lebih mudah, hanya 20 menit sudah masak empuk berair. Mesti masak sepenuhnya barulah bahan antinutrisi dapat dipecahkan dan protein atau mineral baru boleh diserap dengan baik oleh badan. Kajian sebenar menunjukkan apabila kacang kuda direbus sepenuhnya, kadar pengekalan nutrisi mencecah 90%. Jadi, Anda sudah nampak betapa pentingnya proses memasak. Jika sebelum ini Anda pernah makan tergesa-gesa bila kacang baru masak di luar, maka mulai hari ini sila ubah, masaklah sehingga betul-betul masak ya. Ketiga adalah gabungkan dengan bahan-bahan yang bijak. Kacang kuda kaya dengan zat besi, tetapi ia adalah zat besi tumbuhan jadi agak sukar diserap. Tetapi jangan putus asa.
Jika makan bersama makanan yang kaya dengan vitamin C, kadar penyerapan zat besi akan meningkat dengan banyak. Contohnya perah sedikit jus limau ke dalam salad atau masak sup bersama tomato. Puan Rokia, sing-singan tahun di Ipoh, setiap hari makan salad kacang kuda diperah sedikit jus limau nipis, selepas 3 bulan gejala kurang darah telah bertambah baik dan langkahnya juga jauh lebih ringan. Perubatan tradisional berpendapat rasa masam menyegarkan hati dan membantu melangkarkan qi. Oleh itu, gabungan ini adalah pasangan emas yang membantu mengawal aliran dalam tubuh kita. Keempat adalah menjaga dos yang betul dan sederhana. Makanan bagus macam mana pun makan banyak akan mendatangkan penyakit. Kacang kuda hanya perlu kira-kira 30 hingga 50 biji setiap hari, yaitu kira-kira setengah mangkuk hingga 1 mangkuk nasi kecil sudah cukup. Senang faham saiz segenggam kacang walnut. Jumlah ini cukup untuk membekalkan protein dan serat tanpa membebankan perut. Sains pemakanan menjelaskan bahwa terutamanya selepas 60 tahun, fungsi penghadaman merosot jadi pelarasan, jumlah makan sebegini boleh mengurangkan bebanan kepada buah pinggang sehingga 20%. Jika sebelum ini, Anda pernah pikir makan semakin banyak, semakin bagus, dan makan sampai perut penuh, maka mulai hari ini sila ingat piawaian ini ya. Kelima adalah nikmati dengan pelbagai cara yang pelbagai. Kacang kuda bukan sahaja untuk masak sup atau kuah. Anda boleh hangkurkan menjadi bentuk krim sapu pada roti, sangat hebat untuk menggantikan sarapan. Atau campur salad bersama timun lobak merah yang rangup sedap dan kantik dipandang membantu merangsang daya rasa. Musim hujan masak bersama labu kuning memang memanaskan perut dan memberi tenaga. Puan Halimah, 69 tahun di Putrajaya, sering masak kacang kuda bersama ubi keledek menjadi bubur pekat untuk dimakan sekeluarga. Cucu-cucunya juga sangat suka, jadi setiap kali masak periuk mesti licin. Perubatan tradisional ada kata makanan mesti pelbagai barulah dapat seimbangkan yin dan yang. Memanfaatkan pelbagai cara masakan sebegini akan membantu Anda makan secara konsisten tanpa rasa jemu. Wah, 5 kaedah yang baru saya kongsikan macam mana? Tidak susah kan? Hanya perlu rendam cukup, masak betul, gabung baik, jaga jumlah, dan olah pelbagai, kacang kuda akan menjadi makanan panjang umur terbaik di meja makan Anda. Anda paling suka cara mana antara semua ini? Masak sup, buat salad, atau Anda ada rahasia sendiri? Sila kongsikan di bahagian komen supaya saya dan semua orang boleh tahu ya. Dan jika rasa video ini bermanfaat, sila tekan suka dan sebarkan kepada orang sekeliling. Makan sama-sama, sehat sama-sama, apalagi yang lebih baik daripada itu. Walau bagaimanapun, perihal makan kacang kuda masih menyembunyikan satu rahasia besar yang belum diketahui secara meluas. Tahukah Anda bahwa bergantung kepada cara makan, keberkesanannya boleh meningkat berkali ganda? Terutamanya jika tahu gabungkan dengan jenis makanan apa supaya saluran darah lebih bersih, tulang lebih kuat, dan usus berfungsi lebih aktif, Anda percaya tak? Viva cara makan yang baru belajar tentu saja penting, tetapi kekuatan sebenar kacang kuda terletak pada gabungan ini sendiri. Perubatan tradisional berpendapat makanan mesti ada keharmonian saling menyokong, barulah keberkesanan sebenar dapat terserlah. Hari ini, berdasarkan pengalaman klinikal bertahun-tahun dan dokumen-dokumen, saya akan perkenalkan 3 gabungan emas yang paling berkesan. Hanya perlu ingat pasangan-pasangan ini, Anda akan rasakan tubuh Anda hidup semula seperti tunas muda di musim bunga. Jadi, kita mulakan sekarang ya. Gabungan pertama, kacang kuda dan bijan hitam. Bijan hitam nampak kecil, tetapi kandungan kalsium di dalamnya sangat besar. Dikira mengikut berat yang sama, ia mengandungi kalsium berkali ganda lebih banyak daripada susu lembu, membawa bantuan ajaib untuk tulang dan sendi. Apabila digabungkan dengan protein tumbuhan dan magnesium dalam kacang kuda, tulang akan menjadi kukuh dan sendi akan menjadi lebih anjal. Hakikatnya, Puan Zaiton, 67 tahun di Melaka, sebelum ini sakit lutut sehingga naik tangga pun susah. Mendengar nasihat saya, setiap minggu 3 kali dia rebus kacang kuda, kemudian hangkurkan bersama serbuk bijan hitam makan setiap pagi. 3 bulan kemudian, dia telah memulihkan tenaga sehingga boleh berjalan kaki ke taman permainan bersama cucu. Dalam perubatan tradisional, bijan hitam menyuburkan buah pinggang, kacang kuda menyuburkan limpa. 2 benda ini bertemu akan menjadikan seluruh badan tegap. Anda mahu coba gabungan ini tak? Gabungan kedua, kacang kuda dan bayam. Bayam kaya dengan vitamin C dan zat besi, bertindak sebagai alat pemekut membantu menukar komponen zat besi dalam kacang kuda kepada bentuk yang mudah diserap oleh badan. Kacang kuda berdiri sendiri agak sukar menyerap zat besi, tetapi makan bersama bayam, maka
kadar penyerapan meningkat lebih 40%. Tambahan pula, komponen nitrat dalam bayam juga membantu mengembangkan saluran darah dan menurunkan tekanan darah. Encik Razak, 71 tahun di Terengganu, biasanya sering pening dan jalan beberapa langkah sudah semput. Selepas makan sup kacang kuda dimasak bersama bayam, tambah sedikit goji berry setiap minggu 2 kali, hasilnya selepas 2 bulan dia sudah boleh berjalan kaki sampai ke pasar. Perubatan tradisional berpendapat bayam membantu menurunkan haba dan membersihkan darah, jadi gabungan dengan kacang kuda akan membawa perasaan seperti angin musim bunga meniup bersih saluran darah dalam badan. Dengar saja sudah rasa segar kan? Gabungan ketiga, kacang kuda dan yogurt. Dalam yogurt penuh dengan bakteria hidup yang baik, manakala kacang kuda pula kaya dengan serat yang bertindak sebagai makanan untuk bakteria baik, dua benda ini bertemu akan mencipta hutan yang sihat dalam usus, buang air besar langkar, kurang kembung perut, dan apabila usus sihat maka indeks keradangan juga secara semula jadi akan menurun. Menurut kajian University Cambridge UK, orang yang makan gabungan kacang kuda dan yogurt mempunyai indeks keradangan menurun secara purata 20% dan kualiti tidur juga bertambah baik. Puan Amina, 66 tahun di Shah Alam, selalu sengsara kerana sembelit. Sejak mula makan kacang kuda bersama yogurt tanpa gula setiap pagi, tabur sedikit buah, blueberry, hanya selepas sebulan dia kata setiap pagi, rasa ringan dan wajahnya juga nampak berseri-seri. Perubatan tradisional mengatakan bahwa usus tenang, maka cik dan darah baru langkar, seluruh badan baru ringan dan penuh tenaga hidup. Gabungan ini umpama pelita panjang umur yang menerangi tubuh. Macam mana? Three gabungan ini, bersama bijan hitam tulang kuat, jumpa bayam saluran darah bersih, tambah yogurt usus sihat. Anda paling suka pasangan mana? Masak sup, campur salad, atau sarapan ringkas bersama yogurt? Sila beritahu saya di bahagian komen ya. Jika Anda ada resepi sendiri, sila kongsikan bersama semua orang. Dan jangan lupa tekan suka supaya lebih ramai orang tahu tentang pasangan-pasangan emas ini. Kesehatan semakin dikongsi, semakin besar. Walau bagaimanapun, walaupun kacang kuda bagus untuk badan, tetapi bukan semua orang boleh makan sesuka hati berapa banyak pun boleh. Sebaliknya, bagi sesetengah orang, kacang yang sehat ini boleh menjadi beban kepada kesehatan. Oleh itu hari ini, saya mesti cakap perkara ini. Jika Anda atau ahli keluarga tergolong dalam kumpulan berikut, sila dengar dengan teliti ya. Berikut adalah 3 jenis keadaan tubuh yang perlu berhati-hati apabila makan kacang kuda. Mari kita semak ya. Pertama adalah mereka yang mempunyai fungsi buah pinggang yang lemah. Dalam kacang kuda mengandungi sangat banyak kalium. Bagi kebanyakan orang, ini adalah nutrisi yang bagus membantu menurunkan tekanan darah dan menstabilkan degupan jantung. Tetapi bagi mereka yang fungsi buah pinggang merosot, kalium akan terkumpul dalam badan seperti kanak-kanak degil yang tidak mahu pergi. Akibatnya, ia memberi beban kepada jantung, lebih serius boleh membawa kepada gangguan irama jantung atau jantung berhenti. Hakikatnya, Encik Daud, 68 tahun di Alor Setar, menghidap penyakit buah pinggang kronik. Dengar kata kacang kuda bagus, jadi setiap hari makan semangkuk, kemudian tiba-tiba jantung berdegup laju, sesak nafas, terpaksa pergi kecemasan. Perubatan tradisional menganggap buah pinggang adalah organ yang menguruskan air. Jadi mereka yang buah pinggang lemah mesti mengawal diri apabila makan makanan tinggi kalium. Jika Anda atau keluarga ada orang sakit buah pinggang, pastikan hanya makan kacang kuda dalam jumlah kecil dan makan secara berselang-seli. Kedua adalah mereka yang mempunyai fungsi perut sensitif atau lemah. Kacang kuda kaya dengan serat dan oligosakarida yang berguna untuk bakteria baik, komponen-komponen ini sangat bagus untuk orang yang mempunyai usus sihat. Tetapi bagi mereka yang perut lemah, penghadaman lambat atau pernah menjalani pembedahan perut, usus, ia boleh menyebabkan kembung perut yang tidak selesa. Seperti menyuang sisa minyak enjin ke dalam mesin tua, ia boleh menyebabkan kembung dan kesakitan. Puan Farida, 65 tahun di Bangsar, Kuala Lumpur, asalnya mengalami sembelit kronik. Dengar kata kacang kuda bagus untuk usus jadi setiap hari makan semangkuk. Tetapi hanya beberapa hari kemudian perutnya tegang keras, tidur tak lena, dan terpaksa pergi hospital. Bagi orang yang limpa dan perut lemah sejuk, saya sentiasa tekankan mesti masak, betul-betul masak, dan bahagikan makan sedikit demi sedikit. Jika Anda pernah makan kacang kuda tetapi rasa perut tidak selesa, sila ingat masak betul-betul dan kurangkan jumlah, mulakan dengan sangat perlahan ya. Ketiga adalah mereka yang menghidap gout atau asid urik darah tinggi.
Kebanyakan orang fikir penyakit gout berpunca daripada daging merah atau makanan laut, tetapi sebenarnya dalam kacang kuda juga mengandungi jumlah purin, bahan yang menyebabkan penyakit gout yang agak ketara. Tentu saja makan jumlah kecil untuk tambah protein tidak mengapa, tetapi jika makan banyak setiap hari sebagai hidangan utama, maka boleh memburukkan lagi sakit sendi. Hakikatnya, Encik Ismail, 70 tahun di Seremban, beranggapan kacang kuda bagus untuk kesehatan jadi telah menggantikan 2 kali makan setiap hari dengan kacang kuda. Hasilnya penyakit gout menyerang semula, kaki bengkak sampai tak boleh pakai kasut. Kajian menunjukkan orang yang mempunyai indeks asid urik tinggi jika mengambil terlalu banyak jenis kekacang boleh meningkatkan risiko serangan, gout berulang lebih 15%. Perubatan tradisional juga berpendapat bahwa racun seperti purin membahayakan hati dan buah pinggang, jadi orang yang ada gout hanya patut makan kacang kuda sebagai snack sekali-sekala dengan jumlah sedikit untuk keselamatan. Anda lihatlah, kacang kuda adalah makanan hebat tetapi bukan bagus tanpa syarat untuk semua orang. Orang buah, pinggang lemah, perut sensitif, atau ada gout perlu pertimbangkan keadaan tubuh sendiri untuk makan dengan berhati-hati. Seperti pakai baju mesti padan dengan bentuk badan baru selesa, makanan juga mesti sesuai dengan keadaan tubuh baru sihat. Jika Anda atau keluarga ada sesiapa yang jatuh dalam kes-kes di atas, sila tinggalkan komen. Saya akan sama-sama fikirkan cara membantu Anda. Dan jika maklumat ini bermanfaat, sila tekan suka dan kongsikan kepada warga emas di sekeliling. Hanya satu perkara kecil, yaitu berkongsi maklumat ini juga boleh melindungi kesehatan seseorang. Tuan-tuan dan puan-puan, sampai di sini kita telah sama-sama mengetahui dari kegunaan hebat kacang kuda. Cara makan yang betul sehinggalah kepada keadaan tubuh yang perlu diberi perhatian. Adakah Anda dapat rasakan bahwa ini bukan sekadar kacang biasa, tetapi kunci kesehatan yang berharga perlu digunakan dengan penuh penghargaan seperti harta karun yang ditemui di hutan rimba? Sekarang, mari kita rangkumkan semula apa yang telah dipelajari untuk melihat bagaimana membuka kehidupan sihat yang sebenar dengan kacang kuda ya. Perubatan tradisional ada berkata, walaupun hidangan kecil, tetapi jika dimakan mengikut urutan yang betul dan gabungan yang betul, nyawa dalam tubuh akan hidup semula seperti musim bunga. Seperti kata-kata itu, hari ini pasti Anda telah sahkan betapa besarnya tenaga hidup yang boleh dibawa oleh kacang kecil ini kepada kehidupan. Kacang kuda bukan sekadar bahan masakan semata-mata. Ia membersihkan kolesterol jahat dalam saluran darah dengan lembut seperti angin musim bunga menyapu debu, menstabilkan gula darah dengan tenang seperti permukaan tasik, dan membersihkan usus seperti taman bunga. Kajian sebenar telah membuktikan makan kacang kuda 3 kali seminggu membantu mengurangkan 15% kolesterol, mengurangkan 30% turun naik gula darah, dan meningkatkan 2 kali ganda kekerapan membuang air besar. Puan Yasmin, 68 tahun yang saya temui di Cameron Highlands, orang yang asalnya sentiasa rasa badan berat dan susah bangun pagi, selepas sebulan konsisten makan salad kacang kuda, kini setiap pagi dia bangun dengan senyuman. Badan saya rasa muda, tahun. Dia ketawa ceria, berkata, perubatan tradisional juga mewariskan bahwa kacang kuda adalah makanan panjang umur dengan sifat neutral, membantu menyuburkan limpa dan mengawal qi serta darah. Tetapi jangan lupa juga perkara-perkara yang perlu diingat. Pende yang bagus, kalau makan salah pun jadi mudarat. Kacang belum masak sepenuhnya, makan terlalu banyak, simpan sampai berkulat, atau bentuk snack siap proses semuanya berbahaya untuk badan. Oleh itu sila ingat, rendam cukup 8 jam ke atas, masak empuk, makan dalam lingkungan setengah mangkuk setiap hari, dan makan bersama limau atau tomato untuk tambah penyerapan. Juga jangan lupa ubah cara masakan supaya hidangan setiap hari lebih ceria. Sup salad hangkur lumat atau jem sapuan kacang kuda nikmatilah dengan pelbagai cara. Terutamanya, sila ingat 3 gabungan emas, bijan hitam bantu tulang kuat, bayam bantu saluran darah lembut, yogurt bantu usus ringan. Gabungan-gabungan ini seperti meramu ubat, meningkatkan keberkesanan antara satu sama lain berkali ganda, membantu tubuh harmoni secara menyeluruh. Walau bagaimanapun, sesiapa yang ada sakit buah pinggang, perut lemah, atau penyakit gout mesti laraskan jumlah makan sesuai dengan keadaan tubuh sendiri. Kesehatan juga seperti baju, mesti padan dengan badan baru selesa dan tahan lama. Akhir sekali, kesehatan bukan sesuatu yang terlalu besar. Pelek sebiji benih kecil, rendam ia dengan keikhlasan, masak ia dengan tenang dan kongsi bersama keluarga, tepat dalam detik itu tersembunyi kesehatan yang sebenar.
Mulai hari ini, cobalah masak seperiuk kacang kuda untuk makan malam, masukkan beberapa hiris halia, sebiji kurma merah, dan duduk berkumpul bersama keluarga menikmati. Apabila aroma sup itu tersebar, Anda akan rasakan tubuh perlahan-lahan menjadi hangat. Perubatan tradisional ada pepatah, menjaga kesehatan juga seperti sungai, mesti tenang dan berterusan barulah boleh pergi jauh. Kacang kuda adalah titik permulaan untuk aliran itu. Sekarang Anda mau mulai dari mana? Salad ringan, hangkur bersama bijan hitam untuk sarapan, atau masak sup bayam tambah sedikit goji berry? Sila kongsikan rancangan Anda di bahagian komen ya. Jika Anda ada resepi atau petua yang pernah buat, marilah berkongsi. Satu baris komen daripada kita boleh melindungi kesehatan seseorang. Jika video bermanfaat, sila tekan suka dan kongsikan kepada kawan-kawan saudara mara. Dan sila hidupkan notifikasi supaya tidak terlepas episode seterusnya di saluran kesehatan warga emas. Dalam video akan datang, saya bercadang akan umumkan satu cara penggunaan jenis kacang yang lebih ajaib lagi, yang sehingga nenek 90 tahun pun terpaksa kagum. Tuan-tuan dan puan-puan, jalan kesehatan bermula dari sebiji kacang kuda. Marilah kita sama-sama hidup sehat dan ketawa gembira lama-lama ya. Jumpa lagi Anda dalam program akan datang. Terima kasih. Dr. Mohad Rizal memberi salam hormat.